Okay, untuk saya ni upload. Ada banyak lagi video yang saya tak upload. Betul? Tapi tak pastilah kamu nak refer ke tak. Sebab sepanjang saya tak upload ni, seorang pun tak ada tanya bila nak upload kelas yang ni. Seorang pun tak ada kan. Saya pun diam je lah. Alright? Okay, guys, let's continue our lesson for today. Alright, hari tu solving problems ni, kamu buatlah sendiri, tengok macam mana. Solving problems untuk sign rule ni. Okay? Dia nampak je macam susah, tapi tak adalah susah. Okay, and then ambiguous case ni. Saya walaupun saya tak ada, kamu masuk kelas se-ideal. Alright? Okay, tapi dia dah memberi penerangan. Penerangan dengan yang cukup detail lah. Dengan campur tangan saya lah kan. Ada sikit-sikit campur tangan saya kan. Alright? Okay? Cuma ini soalan dia dalam bahasa ni lah. Dalam bahasa Melayu lah. Tak apalah sebab bahan ni bukan senang ni nak cari ni. Okay? So, ada soalan tak apa-apa hal pasal ambiguous case ni? Alright? Ambiguous case ni sebenarnya, dia punya konsep dia, ambiguous case ni sebenarnya konsep yang utama dia adalah basic konsep dia. Alright? Yang kamu harus faham, senang aja. Kita ambil simple je. Okay? We can draw ataupun sketch. Sketch lah, better sketch lah. Sebab biasanya dia suruh sketch dalam soalan tu. Okay, dalam soalan, we can sketch another. Macam mana another? Macam mana je another? Another. Betul ke? Bukan A ke? Another. Betul? Ini pun saya rasa was-was juga. Betul tu sir. Betul alright. We can sketch another triangle. Okay. Okay, contohnya macam ni. Ini satu bentuk triangle. Okay, ini satu. Bentuk satu. Bentuk satu lagi adalah, alright. So, kita ambil ini 5 cm juga. Yang ini 5 cm. Dan kita panjangkan. Okay, now triangle tu jadi macam ni lah. Macam tu. Still juga PQR. And yang ini, yang hijau ni sebenarnya sini. Sama juga. Ini anggap set by 5 lah walaupun dia tak. Kita sketch kan. Tengok. Kamu ada dua. Ada dua dua segitiga. Okay. Dua segitiga. Another triangle. At least two lah. At least. Dalam kurungan another triangle. At least two triangle. Itu maksud dia. Okay. At least. Two triangle. Itu berlaku ambiguous case. Itu konsep. Basic concept of ambiguous case. Untuk sign rule. Okay, now saya nak fokus kepada cosine rule. Okay, so cosine rule. Okay, so sama juga, alright, segitiga ABC. Okay, segitiga ABC. So ini segitiga ABC dia. Okay. X. So kita ambil yang inilah segitiga ni. Daripada sini kita nak guna triangle cosine rule. Kita nak derive, okay, cosine rule. Okay, ada soalan dia tanya macam mana nak derive cosine rule ni tau, ataupun macam mana nak derive sine rule. Mungkin dalam exam, okay, tak kira lah SPM ke trial ke apa ke, kemungkinan dia akan suruh kamu derive, okay, cosine rule or sine rule. Saya ada soalan dia tu nanti. Manalah tahu saya nak bagi dalam quiz kan. Ketetel semua nak jawab. Okay. So daripada sini,
Alright, kita gunakan Pythagoras theorem. Okay, so A, segitiga ni A. Alright, A. Dia sebenarnya asalnya daripada segitiga yang ini Tak jadi. Barulah jadi. Okay, so ini segitiga dia. Alright, so segitiga dia. Okay, so ini segitiga dia. Ini A, ini B, ini C. Okay, opposite A adalah ini A. Alright, opposite angle A tu. Alright, opposite angle A adalah sides A. Okay, opposite angle B, sides B, and opposite angle C, side C. Macam tu. Faham tak? Okay. So, cumanya apabila kita ambil ketinggian ni, okay, kita ambil ketinggian ni, ini adalah dia punya height of triangle. Okay, kita pecahkan. Okay, jadi ini sebagai X. Okay, so X. So, yang ini, okay, A tu panjang dia. So, ini adalah A tolak X. Macam tu. Untuk kamu faham, untuk kamu faham, segitiga ni kenapa A tolak X. Okay. Ini X kan. Right. So, ini keadaan dia. So, A tu adalah BC. Manakala AC, A tolak X. Macam tu. Okay. By Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, kita nak cari angle B. Angle B pula. Sorry, kita nak cari sides B. Okay, kita nak cari sides B. Okay. Okay, sides B ni macam mana kita nak cari? Okay, B ni kan. So, B squared. So, B ni adalah, okay, ini kita nak guna segitiga yang ACD. Okay, ACD. Sebab itu right angle triangle kan. Okay, B squared. Sebab B squared ni adalah, B tu adalah hypotenuse. So, B squared sama dengan H squared. Okay, H squared tambah A minus X squared. Okay, A minus X squared. Alright. Ni 8.10 ni. Baru 54 orang ni. Memang siapa yang masuk lambat ni memang agak biadab lah. Ini belum besok lagi ni. Belum besok lagi. Saya malas nak layan kamu punya kerenah apa semua. Saya teruskan aja. Okay. Sebab exam pun dah menunjukkan mana yang fail tu, itu yang tak sedar diri. Mana yang tak meningkat-ningkat tu, statik aja, itu yang tak sedar diri. Masuk kelas lambat lah, apalah semua tu kan. Alright, and then apa kita buat? Alright, lepas tu kita kembangkanlah A ni. Okay, itu je yang dapat kita kembangkan. Okay, kita dapat A squared minus berapa ni? 2AX. Okay, darab 2. And then plus X squared. Dapat tu kan? Okay. Lepas tu ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Lepas tu kita nak cari persamaan yang kedua, kita cari C pula. Cari C pula. C pula. So C squared. So ini adalah untuk segitiga yang kecil ni. Right angle triangle yang kecil ni. C ni adalah hypotenuse juga. So H kuasa 2. Okay, plus X kuasa 2. Macam tu. Lepas tu ini kita ambil X kuasa 2 tu sebagai apa? Subject of formula. So kita dapat C squared minus H squared. Ini persamaan yang kedua. Macam tu. And then kita gantikan. Substitute 2 into 1. Okay, 1 ni yang ini, X yang ini. So kita dapat B squared equals to H squared.
Okay, plus A squared minus 2 AX plus C squared minus H squared. Macam tu. Okay. Alright. So kita pun permudahkan. B squared equals to H squared plus A squared minus 2AX. AX AX tu ada lagi? AX plus C squared minus H squared. So H squared ni kita boleh cancel. Dan kita dapat B squared equals to A squared plus C squared. Ni saya ulang. Minus 2AX. So sekarang ni isu dia macam mana kita nak cari X. Macam mana kita nak cari X kan. Okay, so kita tengoklah B ni. Angle B ni. Right, angle B ni saya ambil warna purple. So angle B ni. Angle B. Katakan ini angle B. Alright, kita nak adjacent dengan hypotenuse. So sin cos angle B sama dengan X over C. Okay. Lepas tu ini darab sini X sama dengan C cos B. So kita gantikan dalam ni. X ni. So kita dapat B squared equals to A squared plus C squared minus 2A darab C cos B. Okay. C cos B. So kita darabkan dia. Letak kat sini. So maka terhasillah, okay, maka terhasillah satu formula. Okay, satu formula. Alright, satu formula untuk Aziz, kamu panggil Aziz. Yang mana yang tak hadir lagi ni? Jangan jadi biadab. Tulis kat kamu punya group. Yang tak ada siapa-siapa, ada kamu satu batch saja. Jangan jadi biadab. Jangan kurang ajar. Macam tu. Alright, so dah terhasil dah. Macam mana kita nak cari sides B. Okay, dan juga angle B. So cuba kamu cuba kamu nak cari pula yang A kat depan sebab dia ada 3 tau. Tengok. Cosine rule ni dia ada 3 ni. Tengok dia ada 3. Yang kita dah dapat B squared. Yang kita buktikan tu B squared. Okay, so yang A macam mana nak cari? Yang C macam mana nak cari? Okay. So macam mana nak cari? Kat situ ada kat situ. Kat sini kamu boleh tengok. Ini dia cari, tunjuk macam mana nak cari B. Nanti kamu try lah macam mana nak cari C pula. Macam mana nak cari A pula. Try buat. Menggunakan basic concept of this triangle. Okay, so I don't think that kamu boleh faham lah straight away lah. Mana yang pick up tu, yang gifted tu, saya terangkan macam ni, dia boleh faham. Okay, so boleh faham lah macam mana nak derive formula ni. Okay, so sekarang ni kamu dah tahu formula dia yang B yang ini kan. Cuma sekarang ni, saya nak ajar kamu macam mana kita nak construct segitiga. Kamu dah hafal lah sebab benda ni kamu kena hafal. Alright, benda ni kamu kena hafal. Tapi I'm not sure dia bagi ke tidak. Sekejap saya tengok mana formula ni. Okay, ni rumus. Okay, dia ada bagi. Tapi dia bagi yang A sahaja. Tengok, dia bagi A sahaja. Nampak tak? Ini cosine rule. Ini sine rule. Okay, sine rule dia bagi 3-3.
Tapi cosine rule, dia bagi yang A sahaja. Tapi dia tak bagi yang B dengan C. Tapi konsep dia, kalau kamu faham, tak ada masalah. Okay, so ini konsep ABC. Okay, untuk segitiga, alright, untuk segitiga ABC. Okay, untuk segitiga, okay, A, B dan C. Okay, sini A, sini C kecil, ini B. Okay. Alright. So, untuk yang ini, okay, so kamu kena hafal lah. Macam tu. Tapi saya nak ajar macam mana kamu nak construct. Kalau nak cari A ke, B ke, C ke. Katakan kalau dia nak cari C. Okay. Katakan kalau dia nak cari C. Katakan dia cari C lah. C cakap kan. Okay. So, nak cari C kejap. Saya nak ni. Berderu-deru masuk bagi tahu. Kamu cakap kamu tulis apa, Aziz? Oh, saya tulis saya tulis boleh 53 pelajar dan jam sekarang pada pukul 8.15 pagi. Sila masuk kelas dengan segera. Jangan sampai ilmu tak diberkati. Itu je. Kau tak sebut pun aku cakap biadab tu Suyut betul lah gini. Benda lah. 56 orang, 54 orang sahaja yang hadir. 54, 55. Sangat biadab Alright. Siapa yang ada hal kecemasan tu, apa semua tu kan, takkanlah tak boleh masuk. Dengar je. Tak salin tak apa, dengar je. Alright. Okay, so kita nak cari C. Katakan soalan dia macam ni Alright, find the angle of X. So, X ni adalah C. Contohnya macam ni C kan. Right. So, sini C. So, macam ni kita nak cari C ni. Macam ni kita nak construct C ni. Okay, yang bulat ni saya nak cari C. So, macam ni kita nak construct formula yang panjang-panjang tu. Tapi sebelum tu, kamu kena hafal lah formula ni. Alright. Cuma kadang-kadang kamu nak construct, nak guna tu kan. Okay, so cara saya, saya buat hujung dengan hujung dulu. Alright, kalau C, side C squared, dekat ujung dia apa? Cos C besar. Macam tu. Lepas tu, apa yang tak ada? Apa yang tak ada, guys? Huruf apa yang tak ada? A dengan B. A dengan B. So, A dengan B, A squared plus B squared minus 2. Mesti ada 2 Lepas tu A, ulang balik A, B. Lepas tu cos C. Macam tu. Macam tu saya buat dulu. Alright, memula saya buat, saya tuliskan hujung dengan hujung dulu. Okay. 2 ni penting. Saya letak hujung dengan hujung dulu. Okay, step pertama hujung dengan hujung. Okay. Hujung. Macam mana nak tulis hujung ni? Okey, hujung kiri plus hujung kanan. Kalau A lah. Kalau B lah. Okey. Step yang kedua. Okey, apa yang tak ada? Okey, apa yang tiada? Huruf apa Huruf apa yang tiada? Huruf apa yang tiada. Okey. Lepas tu kita add in. Add on. Add in pula. Add on. Faham? Ini kaedah kita nak manipulate formula cosine rule. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi kelas discussion 2. Kelas discussion 2, kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ni. Right. Diagram shows triangle ABC, find the value of X. So, kita tahu tadi value of X adalah C. Okey. Tapi sebelum tu, untuk gunakan cosine rule, alright, tips for cosine rule ada, ini ada typo pula. Ini patutnya nombor 1 ni. Ini 1, ini 2.
Dia sambung pula daripada yang tu kan. Okay, dia mesti at least ada 3 sides. Alright. Kalau 3 sides, kita boleh guna sine rule. Kita tak boleh guna sine rule. Cosine rule. Kita guna 3 side ni cosine rule. Kalau 3 side ni kita cannot use sine rule. Jangan confuse lah. Lepas tu yang kedua, length of 2 sides. Okay, and ada n ni. Included angle. Length of 2 sides. So maksud yang ini adalah kita ada segitiga macam biasa. Right, ini segitiga dia. Kita ada length of 2 sides. Katakan okay, PQR. Okay, ini R, ini P, ini Q. Okay, so angle yang kita ada tu adalah angle theta. So nilai Q ni kita tak ada. Maksud included angle, maksudnya yang inilah. Dia angle, dia angle ada dan juga ni. Itu maksud included angle. Included angle tu. Macam tu. Dia mesti kiri kanan tu lah. Contohnya, inilah contoh. Ini contoh included angle. Okay. Angle 67 ni dia pada sides yang ada nilai. Ni. Itu maksud dia. Faham ke tak, guys? Faham, sir. Boleh Okey, tapi kalau kamu buat banyak latihan, bila kamu tengok macam ni je kan, kamu first akan try dengan sine rule. Okey, sine rule, so ini, okey, ni X. Okey, dah ada dah. Okey, alright, faham tak? Okey, so ini ada kamu pun buat. Ini kita guna sine rule lah, katakan sine rule kan. Kita nak cari X. So X over sine 67. Okay, sine 67 degree. And then, kita nak cari proportional yang ada nilai. Ini tak ada. Okay, kalau ini ada sides dia ada, tapi ini angle dia tak ada. Yang ini pula, ini ada pula, ini ada sides, tapi angle dia, opposite angle dia tak ada. So dia tergantung macam ni. Faham tak? Dia tergantung sepi macam ni. So kita cannot use sine rule. Cannot use sine rule. Okay? Okay. Itu maksud dia kalau kamu dah biasalah. Okay, collect the information given. Alright, so dia mematuhi tips cosine rule. Is it cosine rule? Yes or no? So tadi kita dah try. Kalau no, kita apply sine rule. Alright, kita guna sine rule. Okay, kalau yes, okay, kita guna cosine rule. Okay. So sekarang ni, alright, ini formula dia. Formula dia, alright, untuk A, B dengan C. Kalau tengok ujung dengan ujung dia mesti sama. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak find the length or an angle of A. So sekarang ni kita nak find length ke kita nak find angle? Kita nak find length. Okay, kita nak find length. Okay, so complete this formula and simplify. Okay, so dekat sini, ini contoh A. Ini contoh, ini contoh. Ini adalah example sahaja kalau kita guna A dengan A. Tapi masalahnya kita guna apa? Kita nak cari apa? C. So kita pun cari C lah. Ini pun tukar jadi C. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? A dengan B. A dengan B. A dengan B je kamu tambah. Macam tu. Nampak tak? Sebab C dah occupied. Alright? C dah occupied. Okay. So A tu kita tak tahu. Alright. A pula. C tu kita tak tahu. Kan? Okay. So sama dengan A tu adalah 16. Okay. So ini sama dengan A. Ini sama dengan B. So 16.4 bracket square tambah B dia 12.3 square tolak 2 darab 16.4 darab B dia 12.3
Lepas tu sin cos berapa degree? 67. Macam tu. Okay. Alamak ai. Saya silap lah ni. So saya silap. Sepatutnya saya kena kat sini dia bagi pilihan length of A. Saya tak baca habis. Dia length of A. Dia length of A. Okay. So A bukan kan? So bukan A. Lepas tu dia tanya the length of angle B. Okay. Bukan juga. Ataupun ni length of C lah. Alamak ai. Itulah kalau buat macam ni kan. So kita guna yang ni lah. Tadi berapa C tu untuk A ni berapa? Ini A, ini B, ini A, ini B. Okay, so sama dengan saya tiru je lah yang bawah ni Okay, saya letak sini. Macam tu. Lepas tu kamu ambil calculator and then carilah, work out lah berapa nilai dia. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Ini saya padam. Faham tak? Okay, ini pilihan-pilihan yang ada untuk A, B dengan C. C ni typo tolong betulkan. Aduh, kena check balik ni. Alright? Boleh tak guys? Setakat ni faham tak? Boleh. Okey, ini untuk soalan A. Okey, so sekarang ni kita nak cari angle pula. Angle pula kita nak cari. Okey, so saya guna hijau lah. Okey, in number 2. Diagram 2, ABC is a triangle. Find angle BAC. BAC. Kalau kamu tengok kita nak cari BAC ni, okey, dia ada side. Okey, 14 ni side apa? 14 ni side apa? B 15 A. dan 13 C. Alright. So dia memenuhi tips cosine rule tak? Okay, of course, yes. Okay, so find the length or an angle. Length or an angle of A. Okay, so betul lah. Kita nak cari length of A kan? Okay. Ya, Zik. Dia kan kata sekurang-kurangnya ada length of two side and include angle. Tapi dalam tu tak ada angle kan sir? Tak, ini syarat yang pertama. Three sides. Yang ini syarat yang kedua. Bukan dia memenuhi kedua-duanya. Salah satu. Boleh? Faham sir, faham. Alright, good. Okay. So A kan? Okay, so A syarat yang pertama yang kita nak construct ni sekarang ni saya dah bantu siap-siap flowchart ni dia dah bantu siap-siap kamu supaya kamu faham. Okey, nak menunjukkan apa yang perlu kita buat dulu adalah kita statekan ujung dengan ujung. Faham? Lepas tu kalau guna A apa yang tak ada lagi? Huruf apa yang tak ada? B dengan C. Okey, so ini B, C, ini B dengan C. Itu sahaja. Okey, so kita pun A. A kita ada nilai dia. A tu adalah 15 squared. Sama dengan B tu 14 squared. Tambah 13 squared. Tolak. Kalau kat sini senang lah. Right. Terus 2 darab 14 darab 13 cos A. So kamu work out lah. Macam mana nak work out? Kalau saya lah, macam mana saya nak work out? Okey, tolong dua yang ini ni pindahkan ke kiri, 15 ni pindah ke kanan. Dia replace sahaja. Alright, so dia jadi, okey 2 darab 14 darab 13 berapa guys? Tolong saya. Oi, tolonglah. 364. Again? 364. 3? 364.
364 cos A. Okey. Sama dengan 14 squared tambah 13 squared tolak 15 squared. Lepas tu nanti, alright, kamu pindahkan 364 ni, bahagikan dengan hasil ni. Macam ni. Alright. Kan? Cos A tu carilah macam biasa and then work out lah. Macam tu. Faham? Kamu work out lah sendiri ni, tengok macam mana. Takkan ini pun nak ajar. Okay? Sedangkan solution of triangle ni hanyalah yang mana? Yang ini sahaja yang saya boleh ajar. Ini adalah solution of triangle. Skill yang kita guna. Lepas tu kita nak cari A. Angle A ni macam mana kita nak cari? Itu adalah your previous skill. Macam tu. Faham? Faham tak? Faham, Faham, sir. Okay. Alright. Okay, sekarang kita tengok yang ini. Soalan satu ni bagus. Sebab apa? Dia guna huruf P, Q and R. So macam mana kita nak construct dia punya formula menggunakan PQR, bukan lagi ABC. Alright. Okay, so ini D, yang ni ada silap ni, D, E, ini D, E, F. Ini pula D, E, F. Ini nombor 3 sahaja ABC. Okay, so sekarang kita tengok yang ini. Alright, diagram show PQR such that PQ, QR. Right? And ni 75, find the value of X. So X ni adalah huruf apa? Q. 5 ni apa? P. 7 ni adalah R. Macam tu. Okay? Right? So P, Q, R. So sekarang dia nak cari apa? Find the value of X tu adalah Q. Kan pertama kita buat ujung dengan ujung kan? Alright, so Q squared sama dengan ujung dia adalah cos Q. Macam tu. Ini step yang pertama. Dapat tak? Dapat, sir. Dapat, sir. Okey, huruf apa yang tak ada? R dengan P P. dengan R. P dengan R. P dulu baru R kan? Okey, bukan RP So P squared plus R squared minus 2 PR and then cos Q. Macam tu. So yang saya highlight ni adalah benda nilai yang kita ada. And then kita masukkanlah. Right, so kita masukkanlah Q squared equals to P sama dengan 5 squared tambah R 7 squared minus 2 darab 5 darab 7 cos 75 degree. Macam tu. Okay, so tekan kalkulator, lepas tu square rootkan dia, dapatlah nilai Q tu berapa. That's how we buat tu lah. Okey, sekarang cuba try. Saya nak kamu try soalan nombor 2 ni. Try soalan nombor 2. Just construct the formula menggunakan alphabet D, E, F. Okey, so saya nak tanya, siapa yang boleh ni? Just bagi tahu je formula apa yang kita nak guna. Who is the lucky girl or boy? Okey. Siapa ni ya? Okey, Yana. Kat sini namanya Yana. Yes, sir.
Okey Yana. Kan? Right. Apa? Formula apa yang kita boleh guna? Kita nak cari apa? Bagi tahu formula apa yang kita ni boleh construct. Yang macam ke atas tu ke so? Nombor 2 lah. Yelah. Yang saya ajar tadi tu, hujung dengan hujung. Lepas tu huruf apa yang tak ada. Oh. Itulah. Masuk lambat. Apa dia? Sekejap sir, kalau huruf dia satu, oh dia. Sekejap, tak nampak sih. Kau faham ke tak faham saya ajar ni? Faham sir, faham. Dapat dah. Apa dia? E square E squared. Huruf besar, huruf kecil bagi tahu tau. huruf kecil E. Okey. Lepas tu? Lepas tu huruf kecil juga D square plus F. Inilah degil. Degil. Saya ajar tak nak dengar. Alright. Step pertama, amalkanlah apa yang saya ajar dulu. Lepas tu kau dah terror apa semua nak guna suka hatilah. Ayuh, kada wali. Saya saya ajar step yang pertama apa? Tuliskan yang mana? Apa Zik? Tuliskan yang ada length. Apa dia? Buat equation dulu. Memanglah equation dia tu ada teknik dia saya ajar. Yana, apa dia Yana? Yang lain boleh bantu tak? Apa teknik yang pertama tu? Tulis penghujung. Tulis yang kat ujung. Ujung dengan ujung. Saya dah tulis dah tadi ni. Ya Allah, hai. Kepala lutut lah. Okey, apa dia Yana? Sambung. Sama equation tu rasa. Apa dia? Lepas E squared, lepas tu dekat mana lagi nak tulis? Lepas tu D square plus F square. Inilah degil ni. Itulah tak faham apa yang saya cuba sampaikan ni. Kau tidur ke apa? Okey, Wan. Apa dia Wan? Letak cos E besar dulu. Cos E besar. Lepas tu yang kedua apa teknik dia? Tuliskan apa? Tuliskan D squared dengan D squared plus F squared. D squared dengan A squared tu adalah apa dia? Saya define sebagai apa? Huruf yang tak ada. Huruf yang tak ada. Kalau kau fokus saya ajar, satu-satu kau boleh keluarkan. Faham tak? Ini degil. Ikut kepala sendiri. Nak buat semua, tulis semua. Lepas tu bila exam lupa. Ni yang teknik saya cakap ni, teknik pertama ujung dengan ujung ni. Ini teknik. Kalau kau faham teknik dia, kau boleh ingat sampai bila-bila. Sebab benda ni saya amalkan. Sebab tu saya ingat. Dari sekolah dulu. Ini sombong. Bila minta formula, E squared sama dengan D squared apa. Kau kalau macam tu, bila bulan depan saya tanya balik, memang cloud lah. Kecuali lah, teknik yang saya gunakan ni, saya cakap ni satu persatu ni, ujung dengan ujung. Lepas tu add on huruf apa yang tak ada. Kau ingat yang itu je, boleh ingat sampai bila-bila. Degil. Sebab tu lah result semua ke laut dalam. Okey, apa dia? Huruf apa yang tak ada? Ya dah. D dengan F. Okey, so sambung. D square plus F square minus 2DF. Kalau betul kamu buat ni, macam kalau kamu rasa kamu ni otak pick up, okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi apa yang saya ajar tu dulu, kamu biasakan. Bila dah biasakan, dah jadi tabiat. Bila dah jadi tabiat, sampai bila kamu boleh ingat. Faham?
Ikut dulu apa. Sebab ni benda baru bagi kamu. Ikut dulu apa yang saya ajar tu. Step-step dia. Okay. Lepas tu fill in. Okay. Yang saya highlight ni adalah nilai yang kita ada. Alright. Nilai yang kita ada. EF dengan DF. Okay. So E tu yang dia nak cari. Itu macam. Lepas tu kamu sambung lah. Workout lah sendiri. Takkanlah tak boleh. Okay. So cabaran bagi kamu sebab saya tadi ajar kamu melibatkan A, B dengan C. Okay. Kamu boleh master. Tengok nota pun boleh master. So now sekarang ni cuba kalau dia KLM. Kalau kamu berkitabkan A, B, C dia punya alphabet dia. Mungkin kamu tak faham. Okay. Itu maksud saya. Alright. Ini semua cari length ni. Alright. So kalau ada minit ni macam mana kita nak tukar kepada degree? 31/60. Yes. Okay. 31/60 tukar So dia jadi 75 darjah darabkan dengan 31 bagi 60. Nanti dapatlah 75 point something ni. Right? Kepada yang lupalah. Okay, now kita nak cari pula angle. Ni find because it's a triangle. Alright? Dia suruh find angle RQP. So RQP. So ini Q ni. Q tu kita nak cari. Okay. So kita tengok nombor 4 ni. Boleh ke guys? Guys, boleh ke? Boleh. Are you with me? Yes. Yes. Alright. Okay. So sekarang ni kita nak construct dia. Okay. So yang pertama, alright, sebelum kita nak construct dia punya formula, kita tentukan dulu. Alright, maklumat yang kita ada. So 2.23 ni adalah P. Lepas tu 5.40 ni R. Dan ini 6.4 ni adalah Q. Right. So dia nak cari RQP. So dia nak cari Q. Alright. So kalau dia nak cari Q. So maksudnya kita nak cari Q awal. And then cos Q besar ujung. Ini step yang pertama. Faham tak kalian? Faham saya. Faham. Faham. Kalian tu bahasa KL. Ni kita dah duduk Perak. Faham tak koma? Faham bang. Faham saya. Faham Alright, so Q yang tak ada. So P dengan R yang tak ada. So kita pun letaklah P squared tambah R squared minus 2PR. Okay, so sebelum kita nak construct formula ni. Alright, sebelum kita nak construct formula ni. Kita memang kena hafal yang A, B, C tadi tu. Supaya kita lancar buat ni. Kita kena hafal yang A, B dengan C tadi tu. Okey, segitiga gunakan formula A, B, C. Bila dah hafal tu, baru kita master macam mana kita nak construct ujung dengan ujung ni. Macam tu. Okey, lepas tu kita masukkan nilai. Q sama dengan 6.45. P tu sama dengan 2.23. R tu sama dengan 5.40. Lepas tu P sama dengan 2.23. R ni sama dengan 5.40. Macam tu. Yang saya highlight ni ada nilai. Alright, okay? Ya ada nilai. Q ni yang tak ada. Q yang tak ada and then kamu kira sendirilah, workout lah sendiri. Okay? Boleh? Alright, cuba sambung kira. Saya bagi masa 2 minit untuk kamu kira nombor 4 ni sekarang. Tengok boleh ke tak boleh buat. 2 minit. Lepas ni saya panggil ni. Saya panggil siapa-siapa. Ni berapa dia dapat nilai dia.
Dah. Takkanlah menau. Just sikit lagi. Syarul Nizam ada tak? Syarul Nizam. Ini dah berapa kali kelas tak datang ni? Hai, jebret betul lah. Syarul Nizam ada tak? Apa? Rasanya hari tu tak ada juga ni. Mentang-mentang saya tak update kehadiran korang. Jebret betul lah. Result dah lah ke laut. Yang dapat single digit pun ada tau. Ayuh, hai. Auni Kristina ada tak? Auni Kristina. Auni Kristina ada tak? Tak ada juga. Itu saya cakap. Auni Insyira ada lah. Auni Insyira. Oh, Auni Insyira. Gambar kau. Gambar gigolo kau letak. Letak gambar lain tak boleh ke? Kau lelaki ke perempuan ni? Letak gambar perempuan lelaki. Muka gigolo pula tu. Aduh, hai, apa benda lah letak gambar yang kau bukan ni. Kita dah lah online. Kau boleh gelak pula kepala lutut kau. Oi, Auni Insyirah. Berapa jawapan kamu? Berapa jawapan Q yang kamu dapat angle Q tu? Saya nak jawapan aja. Angle Q berapa dapat? Auni Kristina. Ni Auni Kristina. Saya cakap tadi Auni Kristina Ni Kristina yang tak menjawab tadi. Oh, Auni Kristina. Oi. Takkanlah parking aja. Kau tak sihat ke apa? Keluar terus. Masya Allah. Hai, keluar terus. Oi, Auni Insyirah, berapa jawapan? Kau dah bagi jawapan ke belum ni? Aduh, hai, lemah betul lah. Hai. Si Daniel Hakim ni baru masuk. Tak apa lagi. Takkan pergi pasar lagi ke apa ke. Kat luar pula. Macam-macam lah kau ni. Dennis Yong. Berapa jawapan? Saya dapat 71.932. 71.9? 32. Weh, ya Allah. Mana boleh 3 tempat perpuluhan untuk degree pandai. Tak boleh. Untuk makluman kamu, okey, untuk unit degree sudut, tak boleh 3 tempat perpuluhan. Alright? Apa? Dapat 108. Si Zakwan ni pula 108. Macam mana ni? Logik kat ni? 108.07 degree. Logik tak Q ni? Nampak macam acute. Bukannya acute obtuse. Right? So maksudnya kalau 108.7 dia mungkin sudut dia di sini. Ini 108.07. Alright. So dia kamu kena cari yang Q sebelah dia lah, opposite dia. Lagi ada tak? Siapa lagi? Kos Memanglah kos. Kau ingat apa? Piano. Lagi? Fifi. Siapa pula Fifi ni?
71.93. Okey, lagi satu. 71.93. Fifi. Siapa Fifi ni? Nama panjang. Ambil yang pendek aja. Fifi. Tadi saya silap. Okey, berapa kau silap, Dennis Yong? Apa yang kau silap? ...108.07. Okey, dapat 108.07 tapi tak boleh. Itu mungkin dia punya ni. Right, dia punya obtuse angle. So kena cari dia 180 tolak 108.07 lah. So berapa jawapan dia? Kalau kamu tengok, ini sebenarnya adalah acute angle. Tak boleh lebih daripada 90 darjah. Kalau kamu dapat 108.07 tu maksudnya sudut tu adalah yang kamu dapat tu di luar. So dah tolak dengan 180. So jawapan dia 71.93. Ini dia punya obtuse angle dia. Okey, kalau obtuse angle kena tolakkan dengan 180. Okey? Faham tak? Faham sir, faham. Okay. So, saya bagi sampai sini je lah kamu punya homework. Yang penting kamu faham macam mana nak construct formula yang ini. Faham tak? Macam mana kamu nak construct formula yang ini menggunakan selain daripada alfabet A, B dan C. Okay, so sampai sini homework kamu. Ni berapa bulan? 15 hari bulan 10. Okay. Alright. Okay, so ini kamu punya homework buat sampai muka surat 275. Faham tak? Faham sir. Minggu depan kita dah boleh masuk area of triangle. Okay. So fahamkan, banyakkan buat latihan sin rule dengan cosine rule ni. Maksudnya siapkanlah kerja rumah yang ada. Right, kalau tak cukup, sila tengok latihan-latihan di textbook yang saya share dengan kamu. Saya pernah share kot dengan kamu dia punya link tu. Okay, boleh ambil sedut dekat situ. Dekat Mapda Digital tu, sedut kat situ and then kamu ni lah, buat latihan sendiri. Tapi latihan ni pun sebenarnya dah cukup dah untuk kamu. Ingat Okay. Kena mantapkan sin rule dengan cosine rule ni supaya apa? Sebab cosine lepas habis ni kita masuk circular measure. Circular measure ni saya masukkan dalam buku form 5. Okey. Tapi saya masukkan dalam buku form 5 tapi untuk sementara waktu ni kalau tak siap lagi buku tu, okey, saya akan bagi yang soft copy dia dulu. Untuk kamulah, untuk kamu gunalah. Alright. Okey. So, kalau tak ada apa-apa lagi, okay, I think that's all for now. Right, I think that's all for now. And kita tamat sampai sini je lah dulu. So, kita tutup kelas kita ni dengan tasbih kifarah dan suratul as. Semoga pembelajaran kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT. InsyaAllah. Okay.